Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita tengok kitab kita Qaulut Tam fi Ahkam Imam wal Ma'mum. Yang saya tanda masalah yang ke-60. Betul no? Pada yang ada kitab, mau ada kitab, masalah yang ke-60, betul? Masalah yang ke-60 yang saya tanda lah. Betul? Betul lah? Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata pengarang, makmum masbuk yang sibuk berbimbang dengan membaca ta'awuz hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan Fatihah. Kita di bawah sekarang ni tajuk semayang jenazah. Beritahu ni masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan solat jenazah. Baik. Jika makmum masbuk yang sibuk berbimbang dengan membaca ta'awuz hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan daripada Fatihah sehingga imamnya bertakbir yang kedua atau yang ketiga, maka bandingannya adalah sama dengan apa yang telah disebutkan pada masalah sembahyang orang masbuk, iaitu wajib ia makmum takhalluf untuk bacaan Fatihah mengikut kadar ta'awuz, dan ia dikira takhalluf dengan uzur jika berat zannya, sangkaannya ia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas ta'awuz itu. Macam ni, kalau kita masbuk ni kita tahulah, kita angkat takbir, kita tak sempat nak habiskan Fatihah. Tu saya sebut berkali-kali, tuan-tuan ingat kalau kita masuk semayang dan kita tak tahu imam ni dah nak rokok ke belum, then lah kita main wawai, ingat imam angkat takbir, kita pun angkat takbir. Jadi kita memang muafiq lah. Masbuk ni orang yang angkat takbir, dia tak ada masa nak baca Fatihah tu. Tak ada masa nak membaca Fatihah. Saya dah sebut Fatihah yang sederhana lebih kurang 15 saat. Dia tak ada masa. Sebab tu kita kalau masuk semayang lewat, imam tengah baca surah ke, ataupun semayang zuhur asar yang baca pelan, yang mana kita tak tahu imam ni bila nak rokok, kita main lambat. Kita bila masuk je lambat, kita terus dengan bismillah. Bukanlah a'udzubillah. Tak disunatkan lagi doa iftitah, tak disunatkan lagi a'udzubillah. Gugur dah sunat tu. Maksudnya kita tak dapat dah sunat tu. Kalau kita nak dapat sunat tu, mai awal. Itu je lah, mai awal. Sunat tu dah gugur daripada kita. Jadi kalau kita baca a'udzubillah juga, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imam rukuk. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, memandangkan kita memang tak ada masa baca Fatihah, kita boleh rokok ikut imam terus, kita masbuk. Tapi pandangan yang paling asah, kita kena baca juga kadar apa? Kadar a'udzubillah tadi tu, lebih kurang satu ayat. Imam dah rokok, kita kena sambung satu ayat. Pasal apa? Sebab a'udzubillah tadi tu patutnya kita tak baca. Betul tak? Patutnya kita tak baca. Kalau kita tak baca a'udzubillah, kita boleh habiskan satu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca maliki yaumiddin, imam rokok, disebabkan kita baca a'udzubillah tadi, sambung sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kita ikut imam. Boleh lah. Ini pandangan yang paling asah. Tapi ada juga satu pandangan lagi, boleh selagi mana tak ada 15 saat, selagi itu boleh ikut imam. Boleh lah. Tapi kalau yang asahnya begitu, kita kena baca sekadar yang kita baca a'udzubillah. Kalau doa iftitah pun sama. Sekadar mana panjang doa iftitah, sepanjang itulah kita kena baca Fatihah. Boleh? Kalau kita tak dapat apa? Kita tak dapat rokok serta dengan imam dengan tok-maninah, maka kita tidak dapat rakaat. Boleh lah? Baik.
Sama juga sembahyang jenazah. Ia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya, tetapi jika berat zan ni Arab guna istilah dia. Pertama yakin ni 100%, yakin sungguh. Kalau zan ni dalam 70 ke 80 90, kita zan, berat sangka. Yang ketiga dipanggil syak, 50-50. Dan yang terakhir dipanggil waham. Waham ni bawah 50%. Dia mai apa? Dia mai macam was-was. Waham dia mai fikiran. Dan kita tak, bukan syak ni betul ke tak betul. Dia mai waham ni, dia mai satu idea yang tak sampai 50% pun kepercayaan kita. Yang last sekali raibun, ragu-ragu lah. Betul kan, memang raib, kita tak percaya langsung lah. Baik, kemudian tetapi jika berat zannya ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah selepas ta'awuz itu, maka dikira takhalluf tanpa uzur, dan hukumnya jika ia tidak dapat sempurna bacaan Fatihahnya hingga imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyangnya. Makna dia, kalau dia yakin sungguh, kalau dia baca auzubillah, maka tak sempatlah menghabiskan Fatihah. Jika dia baca auzubillah, maka tak sempatlah dia menghabiskan Fatihah, tapi dia baca juga. Yang ni dikira takhalluf yang tidak uzur. Dia tetap juga kena baca sekadar apa? Dia imam, kita sembahyang jenazah, Allahu Akbar, imam takbir yang kedua, kita tak batal lagi. Bila imam takbir yang satu lagi tu, boleh lah. Kita tak habis lagi, baru batal. Boleh lah. Begitu. Pendek kata, kalau kita lambat ni, kita tak payah baca lah. Sembahyang jenazah ni sunat tak baca auzubillah? Kita tak sunat auzubillah. Auzubillah masih sunat. Yang tak sunat adalah doa iftitah. Auzubillah masih sunat. Sunat lagi. Tapi kalau awal kita masuk, bolehlah kita auzubillah. Doa iftitah sunat nanti disebut. Sunat bukan sembahyang ni, sembahyang jenazah ghaib, sunat lah. Baik, pendek kata tuan-tuan, kalau saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita lambat masuk sembahyang jenazah ke, sembahyang fardu ke, sembahyang apa ke, terus dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, boleh lah terus. Kecuali kita terlupa. Tidak, kadang-kadang terlupa pergi baca doa iftitah. Kalau terlupa macam mana? Terlupa diberi uzur. Saya terlupa, bukan sengaja. Ni kalau sengaja baca, terlupa lain. Lupa termasuk dalam orang yang diberi uzur. Macam orang lupa lah sembahyang 2 rakaat, sembahyang apa? Isyak lebih. Sembahyang isyak 5 rakaat saja-saja, batal tak? Batal. Saja sembahyang 5, batal. Tapi kalau lupa tak batal. Buka puasa lupa kan? Lupa makan, batal puasa tak batal? Tak batal. Baik. Tapi kalau buka puasa, kita yakin masuk waktu, padahal tak masuk waktu lagi, batal. Nampak tu? Lupa tu memang dimaafkan, nisyan. Macam yang berlaku di Gombak tu kan. Gombak yang waktu azan tu, masjid tu tak betul jam dia. Sebab tu tuan-tuan, bulan puasa tengok, pastikan jam ni sama dengan jam handset tuan-tuan. Jam handset paling betul sekali lah. Pasal tuan-tuan connect dengan internet, disinkronis dengan jam antarabangsa. Dia memang tak lari lah. Jam tangan kita pun kadang-kadang lari juga. Betul tak? Kalau kita tak tengok lah, bateri habis ke nak habis, dia jadi tak kuat. Kalau handset tuan-tuan, dan tuan-tuan ada connect dengan internet, tengok WhatsApp apa semua, jam dia memang betul, semua jam sama jadi pastikan sama jam ni. Jam ni pun boleh berubah. Ada masjid yang setiap bulan kurang seminit. Ada masjid tu beritahu saya, Ustaz, setiap bulan kurang seminit. Dia pun penat nak adjust. Tak tahu pasal apa. Pasal dia bukan ada sinkronis dengan internet ke apa kan, dia tak ada. Baik. Jadi tuan-tuan, yang di Gombak tu lah, dia azan awal, azan 5 minit awal kot, pakat buka puasa semua batal, kena qadha tuan-tuan, kena qadha balik. Baik, masbuk berbimbang dengan baca doa iftitah hingga ia tak dapat menghabiskan Fatihah. Ni satu lagi, dia baca doa iftitah, patutnya tak payah baca lah. Betul tak? Doa iftitah memang tak disunatkan dalam sembahyang jenazah. Kenapa auzubillah disunatkan? Sebab auzubillah dia ada ayat Quran, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Setiap kali kita nak baca auzubillah, nak baca Quran, baca auzubillah. Cuma dalam sembahyang ulama khilaf. Pandangan yang pertama kata sunat rakaat pertama saja. Rakaat pertama saja sunat. Rakaat kedua, ketiga, keempat tak sunat dah, pasal kita dah baca awal tadi. Pandangan yang kedua, dia kata tiap-tiap rakaat sunat. Boleh lah. Baik.
Tapi kita kalau jadi makmum, kita tahu imam jenis laju, kita tak perlulah baca. Boleh dah. Sebab ikut imam lebih utama daripada kita berbimbang-bimbang dalam ni lah, dengan menghabiskan zikir. Macam saya ada setengah tempat saya jadi setengah tempat tu saya segan nak jadi imam surau tu, tapi mereka selalu tolak saya jadi imam. Saya jadi imam. Ada imam asal tu dia baca pelan, dia baca memang lambat. Memang dia lambat daripada orang. Lambat tu luar biasa. Eloknya dia jadi imam pasal dia lambat, kita ikut dia. Bila dia jadi makmum, bila dia lambat, dia cuba nak habiskan juga tasbih, sujud, rokok, dia nak habiskan 3. Sebenarnya kalau imam dah bergerak, jangan, yang afdalnya kita ikut imam, bukan kita habiskan tasbih tu. Tasbih tu sunat, tapi ikut imam itu yang sangat-sangat dituntut. Kita baru baca tasbih rokok 2, imam laju, dia angkat iktidal, kita follow imam. Jelas. Kalau kita baru baca tasbih sujud baru 1, imam jenis laju punya speed, dia dah duduk duduk antara 2 sujud. Yang afdalnya bukan kita habiskan 3, kita ikut imam. Boleh lah, supaya sembahyang tu jadi elok. Betul tak? Elok sembahyang. Jadi saya sembahyang kat surau tu, kami semua okey. Dia akan tertinggal imam. Orang lain semua ikut saya. Kita sembahyang macam biasa, tapi disebabkan dia lambat, dia akan tertinggal jauh. Tapi itulah saya tak sempat lagi nak. Yalah, dia sebab dia imam tua, saya segan. Tuan-tuan nak tegur nanti dia karate tengkuk saya, tuan. Saya tak berani nak tegur lah. Tak apalah. Baik. Jadi tuan-tuan nak ceritanya macam tu. Kita utamakan apa? Utamakan ikut imam. Baik, jadi sama doa sembahyang jenazah, tak sunat dia apa? Tak sunat dia orang panggil apa? Baca doa iftitah. Sebab sembahyang jenazah ni Nabi suruh segerakan. Sunat kita segerakan dia. Jangan lambatkan tuan-tuan. Segerakan. Baik, sampai kawan saya tu seorang dia nak buat macam di Mekah tu. Di Mekah dia, tuan-tuan pernah pergi Mekah, dia ada buat lepas sembahyang dia ada doa ke tak? Di Mekah. Angkat terus ya, betul tak kan? Dia pun nak cepat, sunat. Kawan saya dia buat macam tu lah. Dia memang muntawif tamu haji ni. Memang banyak kali lah tuan-tuan pergi haji umrah ni, tak tahu berpuluh kali. Jadi dah biasa. Di Mekah tu tiap kali sembahyang waktu ada jenazah, kalau tak silap saya, betul lah. Tiap waktu. Dan dia tengok memang cepat. Orang ramai, jenazah cepat, ramai kan. Sembahyang jalan. Dia buat macam tu. Dia balik di Malaysia ni, dia jadi mutawif bagi ceramah tamu haji ke apa. Kalau ada jenazah memang macam tu. Habis sembahyang dia suruh angkat dulu. Tak ada doa orang angkat. Marahlah orang kampung tuan-tuan. Kita di Malaysia ni kita biasa kita doa lah. Cuma jangan panjang sangat. Boleh tak? Kita segerakan. Kenapa segerakan? Pertama, kalau orang tu baik, orang tu tak mau lama-lama. Kalau orang tu orang baik, dalam hadis sebut qaddimuni, dia suruh segerakan. Segerakan aku. Kalau orang tu orang baik, memanglah kita fikir apa, kesian dia tu, anak dia tak tengok lagi. Itu yang kita fikir. Orang yang dah mati, tak, dia bukan fikir tu. Dia nak masuk kubur pasal apa? Dia masuk kubur nanti, dia akan bertemu dengan ahli keluarga dia yang dah meninggal dunia, dan dia akan bertemu dengan amal ibadah dia. Itu lebih nikmat daripada dia tunggu. Kalau kita biar jenazah dia tak ke bumi, dia duduk di situ, dia punya roh tunggu lama. Roh dia tunggu lama. Kita pergi kat rumah kan, esok lah. Sebab tu kalau bagus, lagi cepat tuan-tuan ke bumi kan, lagi bagus. Sebab kalau tuan-tuan contoh dia meninggal hari ni, kita nak ke bumi esok, tak apalah. Tapi roh dia ada mana? Roh dia dekat tepi mayat tu. Roh dia ada di situ. Dan dia perhatikan siapa mai. Oh, imam mai tengok. Dia tengok seorang-seorang. Dia tengok seorang-seorang siapa yang mai ziarah dia. Tapi kalau dia orang baik itu, dia minta segerakan. Kalau dia orang yang jahat, apa nak bawa aku kat mana ni? Itu Nabi sebutlah hadis, kalau orang yang jahat, kita dah melepaskan benda yang buruk daripada tanggungjawab kita. Betul tak? Itu benda yang buruk. Serahkan dia kepada amalan dia. Baik. Kemudian, jika makmum masbuk sibuk berbimbang baca doa iftitah hingga ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah dan imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyangnya, kerana doa iftitah itu tidak disunatkan pada sembahyang jenazah, kerana sembahyang jenazah dibina di atas keringanan segera, kerana menyegerakan pengkebumian mayat itu digalakkan oleh syarak. Jadi segerakan pengkebumian mayat itulah yang dituntut oleh agama. Boleh nah. Jadi jangan baca doa iftitah.
Dan memang ada kejadian orang yang baca doa iftitah, ada kan? Dia baca sembahyang jenazah, dia baca doa iftitah. Ada orang dengar baca doa iftitah. Tak sunat baca doa iftitah. Dan kata tuan perasan sembahyang jenazah juga baca doa iftitah. Sempat tak kita baca Fatihah? Tak sempat. Sebab biasanya cepat. Betul tak? Memang cepat. Saat habis je Fatihah, imam pun tak kebir. Betul tak? Selawat, lepas tu doa yang keempat, tu bagi salam. Baik. Kemudian doa iftitah disunatkan membacanya dalam sembahyang ghaib. Sembahyang ghaib sunat Cuma dalam masalah sembahyang jenazah ghaib ni, ulama khilaf lah di kalangan para ulama sembahyang jenazah ghaib. Ada ulama kata sembahyang jenazah ghaib ini hanya disunatkan kepada orang apa? Orang yang mati. Sebab Nabi pernah sembahyang jenazah ghaib sekali saja dalam hidup Nabi. Kalau ikut riwayat yang sabitnya, sekali saja Nabi pernah sembahyang. Siapa dia? Najasyi kan masuk Islam, tapi dia tak maklum Raja Habsyah tu kan. Dia masuk Islam tapi dia tak. Ini Najasyi ni bukan Najasyi Habsyah tuan-tuan, orang kulit hitam lah, Ethiopia. Dia masuk Islam ketika mana datang rombongan sahabat Nabi yang berhijrah. Berhijrah dia 2 kali. Pertama hijrah ke Habsyah, kali kedua ke Madinah. Jadi ketika itulah sahabat Nabi bentangkan tentang dakwah Nabi, dan dia terima. Tapi dia tak maklum. Dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila meninggal Najasyi, di sana tak ada orang urus dia cara Islam. Sebab yang pertama, orang tak tahu dia masuk Islam. Sebab di sana dia nak mengucap kat siapa? Betul tak? Sana semua Kristian. Dan dia pun tak umum pada rakyat dia. Dia tak umum pada rakyat dia. Kalau dia umum boleh jadi kerajaan dia berhilang. Betul tak? Rakyat dia akan turunkan dia. Jadi dia diam-diam saja. Tapi dia beriman. Dia beriman dalam diam. Beriman pada Nabi SAW. Bila dia meninggal dunia, Jibril AS jumpa Nabi. Jibril kata, di Habsyah telah mati seorang raja yang baik, hamba yang saleh. Maka Nabi dengan para sahabat pun sembahyang jenazah. Maka ada pandangan ulama yang pertama, sembahyang jenazah ghaib hanya disunatkan kepada siapa? Kepada orang yang mati di satu tempat, tidak ada siapa yang urus dia cara Islam. Najasyi mati, dia urus dengan cara Kristian. Tak ada siapa yang urus cara Islam. Pandangan pertama. Pandangan yang kedua kata boleh sembahyang jenazah ghaib, tapi apa? Mestilah orang tu orang yang ternama, orang yang dikenali, orang yang memberi sumbangan kepada Islam. Contoh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama-ulama besar ni, pejuang-pejuang Islam ni, yang mana yang ataupun orang yang dermawan, yang dengan harta dia dah tolong banyak, dia terkenal dengan orang yang banyak membantu Islam. Sunat sembahyang jenazah ghaib. Pandangan yang ketiga kata, ada pandangan kata tak sunat, ada juga. Langsung tak sunat, ada juga. Pandangan yang ketiga kata, yang kita peganglah, boleh kalau kitanya tak dapat hadir sembahyang jenazah dia. Dia lagi satu yang sepakat bolehnya sembahyang di atas kubur, boleh juga. Kadah ke bumi, sembahyang atas kubur, boleh, tak ada masalah. Walaupun dah lama, boleh kita pergi sembahyang atas jenazah di kubur dia. Katakan kita pergi mana-mana, kawan kita meninggal dunia kan, kita tak sempat sembahyang jenazah, kita boleh pergi di kubur dia dan kita sembahyang di kubur dia. Sembahyang di kubur dia boleh. Bukan, tapi kita jangan buat Malaysia tuan-tuan. Kalau buat nanti orang, ni ajaran apa pula sembahyang seorang-seorang atas kubur dah ada tu. Tapi sekali, jangan buat 2 kali lah. 2 kali tu jadi bid'ah dah lah. Sekali saja. Sunat kita sembahyang di atas kubur. Macam tuan-tuan lah, sembahyang isyak berapa kali? Sekali. Boleh tak sembahyang berkali-kali? Tak boleh lah. Kalau dah terlepas daripada tanggungjawabnya, jangan lagi kita ulang. Jangan kita ulang sebab dah lepas. Sembahyang isyak hanya 4 rakaat. Kalau kita buat isyak berkali-kali, dah jadi isyak 16 rakaat, 12 rakaat, dah lain dah tuan-tuan. Baik. Kemudian tuan-tuan, jika seseorang itu sembahyang ghaib, ghaib, sama juga atas kubur tuan-tuan. Atas kubur juga sembahyang sunat baca doa iftitah. Biasa jadi sembahyang atas kubur ni kalau kita yang tak sempat lah, betul tak? Kita pergi tak sempat. Sebelum saya lupa, sembahyang jenazah ghaib ni juga pastikan jenazah itu sudah dimandikan dan dikafankan. Jangan kita dengar dia meninggal kita sembahyang lah. Sebab mana boleh sembahyang jenazah sebelum dimandikan dan dikafankan? Betul tak? Pastikan. Yang paling senang tubuh dikebumilah senang. Confirm dah tuan-tuan. Betul tak? Dah kebumikan pun tak apa. Baik, kemudian
Maka disunatkan atasnya membaca doa iftitah, kerana doa iftitah itu hanya tidak disyaratkan pada sembahyang jenazah sahaja, kerana bahawasanya sembahyang jenazah sunat segera dengannya, dan ini makna tidak ada pada sembahyang gaib, dan demikian pada sembahyang mayat yang telah dikebumikan, sembahyang atas kubur, dan tidak dituntut pada segera berdoa bagi mayat. Tak apa, tak dituntut bersegera. Pasal apa? Dah selesai, betul tak? Dah selesai urusan jenazah. Jenazah kalau tak ada apa-apa tuan-tuan, segerakan, itulah yang sunat. Dan lagi satu tuan-tuan, kalau boleh, di mana dia meninggal, di situlah dikebumikan, kalau boleh lah. Dan itulah yang paling afdal. Kalau meninggal di luar negara, tak usah duk bawa balik lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana orang yang menguruskan jenazah orang yang daripada luar negara bawa balik, ataupun daripada Malaysia nak hantar ke Indonesia. Macam mana pengurusan jenazah ni? Ada kan dia pun masuk dalam TV cerita. Dia akan masuk torture dalam mana ni. Dia akan tebuk satu lubang, dia akan hancurkan semua dalam ni. Paru-paru, jantung, buah pinggang, hati, perut. Kenapa semua ni dihancurkan? Yang ni lah yang mula-mula yang akan membusuk. Dia bakal hancurkan semua. Tu torture tu yang saya tengok dalam, tuan-tuan boleh tengok dalam TV. Saya tengok dalam TV kalau tak silap. Dan dia memang sendiri orang yang uruskan jenazah yang bawa balik jauh ni. Dia kata kalau boleh janganlah, dia kata. Kalau tak buat lagu tu nanti bau dalam. Hak dalam tu cepat. Tu yang bila depa nak awetkan mayat, memang dia buang dalam ni. Dia buang dan darah itu digantikan dengan formalin kalau tak silap. Formalin. Tidak dibusuk. Darah pun sama, dia cepat busuk dalam ni. Dan dia akan sudut buang semua. Darah pun akan disudut buang. Sebab tak nak bagi busuk. Dia akan sudut buang tu. Buang terus. Sudut buang. Dia anggap macam bahan buangan. Sudut dibuang. Habis yang dalam-dalam tu sudut dibuang. Kemudian barulah dia mandikan, dia kapas apa semua, baru hantar. Samalah juga tuan-tuan kalau jenazah yang dia sebab dia ada hadis Nabi. Saya tak nafikan tuan-tuan, di Malaysia ni kita jadi budaya kalau meninggal di Kuala Lumpur kita bawa balik, masih lagi ada kan. Malah ada orang bawa van jenazah pun pada Kuala Lumpur hantar ke Kelantan apa semua. Saya tak katalah haram tuan-tuan. Tapi yang afdalnya di mana dia meninggal, di situlah dia dikebumikan. Kalau para nabi, di mana dia meninggal, dekat situ tanam situ terus. Macam Nabi SAW meninggal di mana? Rumah Aisyah radhiyallahu anha kan. Tanam di situ. Alih tempat tidur Nabi tu, tempat Nabi wafat tu, di situ dikebumikan. Di mana Nabi wafat, di situ dikebumikan. Dia tak bawa ke sana sini dah. Malah ada hadis Nabi sebut, kalau kita meninggal di tempat yang jauh, lagi jauh tempat kita meninggal, lagi banyak pahala. Dia kira jarak kita. Di mana bumi tempat yang kita tinggal. Kita bermustautin di mana? Mustautin ni maksudnya kita ada rumah, kita ada anak pinak. Macam tuan-tuan semua mustautin sini. Dia beza dengan mukim kan. Mukim lain. Macam tuan-tuan pergi Kuala Lumpur duduk 2 bulan rumah anak tu mukim, bukan mustautin. Mustautin ni penduduk apa? Penduduk tempatan. Penduduk tempatan. Tak semestinya tuan-tuan boleh jadi penduduk tempatan, tuan-tuan pindah rumah. Daripada sini tuan-tuan pindah duduk Pulau Pinang. Ada orang nak pinak apa, duduk kat sana, dah pindah duduk sana. Tuan-tuan mustautin sana, bukan sini dah. Mustautin tu boleh pindah. Yang penting di situlah yang kita akan duduk, tempat asal. Yang kita pergi mana-mana kita akan kembali ke situ. Mustautin tu. Boleh lah. Macam sembahyang Jumaat kena ada 40 orang yang bermustautin. Yang dikira tu mustautin. Mukim tak kira. Sebab tu kalau ikutkan lah. Ikut asalnya tak boleh, orang mukim tak dikira. Sebab tu kalau tuan-tuan tahu SMKA Kerian kan, pelajar dia berapa ratus. Dulu SMK Kerian lama dah, dia pun tak sembahyang dalam surau tu. Sebab apa? Sebab kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang asah yang dipegang yang kuatnya, tak boleh depa sembahyang pasal depa yang duduk di asrama tu bukan mukim, tu mustautin. Tu bukan rumah depa, bukan dia duduk terus. Depa duduk nak belajar habis depa balik walaupun depa duduk 5-6 bulan kan, tapi mustautin. Sebab tu bukan tempat asal depa. Tapi sekarang ni disebabkan susah. Nak angkat bah, tidak dibawa naik bah hantar ke masjid apa? Masjid Bukit Putih tu kan, ramai datang hantar sana sini. Sekarang ni dah mai fatwa dah kata, fatwa Negeri Perak dia ambil pandangan yang dalam mazhab Syafi'i juga, yang hak bukan apa, yang bukan hak asah lah, tapi boleh dipegang lagi. Orang yang bermukim pun dikira sebagai ahli Jumaat.
Boleh lah. Kita tahu mukim wajib Jumaat tapi tak dikira dalam bilangan tu. Kalau ikut pandangan dia mesti 40 yang mustautin, penduduk asal di situ. Tapi ada pandangan juga yang mengatakan tak apa, kira sekali. Itu yang sekarang SMKA sebenarnya kat dalam lah. Hatta kat UM lama dah macam UM. Saya dulu pernah ingat saya duduk kat UM. Macam mana sembahyang kat UM ni semua budak-budak semua mukim. Bukan mustautin di sini. Bicara apa orang Oh, tahu ada fatwa dalam tu. Yang kata boleh juga. Dia ada khilaf dalam mazhab. Baik, kemudian syarat-syarat sembahyang jenazah. Disyaratkan sembahyang jenazah itu bahawa jangan mendahulukan kubur dan jangan mendahulukan atas mayat. Maksud dia jangan kubur tu duduk di belakang, kita duduk depan. Mesti mayat dengan kubur tu di depan kita. Mayat mesti depan kita. Dia dianggap mayat tu macam imam lah. Imam, kedudukan imam dalam solat. Kedudukan imam dalam solat. Kemudian dan jangan mendahulukan atas imamnya seperti pada segala sembahyang. Macam sembahyang jenazah pun sama. Kalau ada imam, jangan dahulukan pada imam. Kalau dahulu, batal. Memang tak boleh dahulu kita daripada imam. Siapa sembahyang fardu, sembahyang dia duduk depan pada imam, batal sembahyang dia. Dia mesti duduk di belakang imam. Kalau dia berdiri sama dengan imam, hilang pahala jemaah dia. Baik, kemudian dan mayat di sini adalah seperti imam. Macam sebut tadi, mayat di sini adalah seperti imam, tetapi jika diletakkan mayat di dalam rumah yang berkunci, nampak? Jika diletakkan mayat di dalam rumah yang berkunci, kemudian disemayangkan atas mayat di luarnya, nescaya sahlah sembahyang demikian sembahyangnya. Kita buh mayat jenazah dalam rumah, kita kunci, kita sembahyang, tapi kita duduk luar rumah, jenazah di depan, tetap juga sah. Perlu saya maklumkan, begitulah kalau di dalam masjid. Kalau ada satu bilik yang berkunci, contoh bilik berkunci belakang dia lah, tutup rapat lah, berkunci. Kita sembahyang sini, ada sof lah, 2-3 sof, ada satu orang dia sembahyang dalam tu, bilik kunci. Sah tak sembahyang dia? Sah, asalkan masih lagi dalam bangunan yang sama. Yang tak sah apa? Yang tak sah ulama kata kalau paku terus, dia duduk dalam tu terus, dia tak ada tempat keluar, itu baru tak sah. Jadi kalau orang perempuan sah tak bubuh langsir? Sah. Tapi dia tak nampak imam, sah, sebab dalam satu bangunan. Dia bukan soal nampak imam, tak nampak imam, soalnya tahu dah imam tu punya gerakan. Betul tak? Itu isu dia. So ada setengah tempat tuan-tuan dia bersembahyang pakai buat tirai, tak nampak imam, tak sah. Salah tu tuan-tuan. Ini disebut dalam ni. Pelih boleh jadi pandangan mazhab lain. Tak apa kalau perlih, memang dia banyak ikut mazhab Hambali, saya tahu. Dia memang banyak dalam isu-isu perlih, dia banyak ikut mazhab Hambali, banyak mazhab Hambali. Kadang-kadang kita tak tahu, kita kata Wahabi betul tak? Yalah, pelik pada orang. Tapi sebenarnya itu mazhab Hambali, mazhab Mekah. Tuan-tuan kalau tengok bagaimana di Mekah, macam itulah di Perlis. Itu bukan cerita baru Perlis lah, Perlis cerita lama, 1952, lama dah. Pada 1952, dan mereka diterima oleh raja-raja dia. Jadi raja diterima. Raja di Perlis tu, sultan dia menerima begitu pengamalan dia. Pengamalan mazhab dia kata 4 mazhab. Tapi sebenarnya banyak Hambali lah. Kunut tak ada, tak zikir pas semayang pun ya. Itu semua mazhab Hambali lah. Macam di Mekah ada zikir pas semayang, kita tak? Saya tak pernah pergi. Tak ada kan? Macam tu, Perlis tiru sana lah. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi kalau ikut sebenarnya sah saja. Katakan tuan-tuan punya lansir ni, jangan kata lansir, tuan-tuan bubuh dinding paku tu bukan paku, kunci. Paku tak boleh kunci. Sah. Sah. Pasal apa? Masih dalam bangunan yang sama. Saya pun tak tahu macam mana sampai jadi saya duduk saya mengajar ni sampai jadi isu lah. Sampai jadi isu sebab apa? Sebab ada satu surau tu kecil. Kalau macam masjid negara, memang dia tak ada masjid negara, dia tak ada tirai terus. Masjid negara walaupun tak ada tirai, dia besar, kita tak nampak orang perempuan jauh. Pernah sembahyang masjid negara tak? Dia luas. Dia tak ada tirai langsung, tapi bila kita sembahyang, kita nampak jauh tu, orang perempuan jauh. Dan kita tengok pun kita tak perasan, betul tak? Mana satu bini kita ke orang lain, muka pun tak nampak, pasal jauh. Antara sah lelaki dengan sah perempuan tu jarak dia jauh. Baik, jadi tak perlulah bubuh apa? Tirai, tabir. Jadi ada setengah tempat yang surau dia kecil. Surau dia kecil, memang kecil.
Bila sembahyang jenazah jemaah perempuan lebih ramai daripada lelaki. Rapat tu. Bila sembahyang dia pun pakat buka tirai, buka terus. Jadi jemaah lelaki jadi segan sikit lah, pasal sempit. Macam tuan-tuan ni jauh juga, buka pun tak segan sangat, jauh. Ini rapat, memang rapat. Dia pun dah lah ramai. Pasal pun ada ustaz ajak. Jam. Takut macam mana ustaz kena cek balik dulu kot. Nanti dia akan sebut dalam ni. Kalau bangunan itu dikhususkan untuk solat, surau ataupun masjid, hukum dia sama. Itu menurut Imam Az-Zarkashi rahimahullah. Tapi tak apalah tuan-tuan. Macam tuan-tuan ni okey lah. Kalau langsung tak nampak pun masih lagi sah. Kalau bagi nampak jarang-jarang sikit, itu lagi bagus lah. Bagi okey lah. Sekurang-kurangnya nampak lah juga imam, ustaz, betul tak? Baik. Ala kulli hal sah. Kemudian demikian juga sah sembahyang atasnya selepas mayat itu dikebumikan. Boleh. Tapi kita kubur tu depan kita lah. Jangan kita duduk depan kubur. Dan disunatkan bahawa berdiri orang yang sembahyang itu di sisi kepala jika laki di kepala. Tuan-tuan, kalau di sini tuan-tuan buh kepala laki belah mana? Belah sini ke belah sini? Kiri. Boleh dua-dua. Belah kanan boleh, belah kiri boleh. Tapi pengamalan di Malaysia kita letak belah kiri. Kepala laki belah sini dan imam menghadap kepala dia. Betul tak? Kalau orang perempuan kepala dia belah sini. Betul tak? Dan imam sembahyang menghadap pinggang dia. Pinggang dia. Sunat lah. Kalau ramai lelaki perempuan, susun macam itulah. Susun ikut macam tu. Sunat ni bukan wajib lah, sunat. Tapi kalau jenazah ramai saja orang bubuh sekali ya. Betul tak? Kalau dah ramai mana nak susun dia. Sunat susun. Kalau kita boleh susun, ada contohnya ada dua orang, lelaki perempuan. Susun macam itulah. Bubuh lelaki dulu. Kita lepas tu pinggang perempuan di depan lelaki tu, bubuh perempuan tu. Pinggang perempuan tu di kepala lelaki tu. Supaya kita sembahyang menghadap kepala dia dan pinggang dia. Sunat je tuan-tuan, tak wajib. Kalau tuan-tuan buh sekali pun tak apa. Tuan-tuan buh sekali lah, senang, tak apa. Sunat. Kemudian dan jika kepala mayat itu terpotong, kepala putus, maka hendaklah dibasuh dan diletakkan di dalam kafan pada tempatnya. Kepala putih macam orang kena pancung, kena bawa balik dalam kafan sekali, keumikan sekali. Dan orang yang sembahyang itu mahulah berdiri bertentangan dengannya. Kepala macam orang kena pancung tu, bubuh balik kepala tu dalam kafan. Kemudian sembahyang, buh dalam kafan, sembahyang di arah tu lah, ke arah dia. Baik. Dan jika mayat itu terpotong anggotanya, maka adakah memadai pada sembahyang atasnya dengan dibasuh kebanyakannya, atau tak dapat tidak daripada membasuh sekalian anggotanya kalau terpotong-potong. Jangan terpotong. Atau jika dipotong tangan pencuri kemudian mati. Potong. Pencuri kita tahu dalam Islam hukum dia potong tangan. Dia macam ni tuan-tuan. Memanglah kita dengar macam apa, wow, teruk ya. Tapi sebenarnya dalam pengamalan hukum Islam ni sebenarnya bukan senang nak lekat benda tu. Kalau orang tu mencuri dalam keadaan, ni sebut dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan minallah, ni sebut dalam Quran. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan potong tangan. Ini sebut dalam Quran. Dan Arab Saudi buat kan. Ya, Arab Saudi ada pancung semua, ada Arab Saudi. Cerita dia tentang pencuri potong tangan ni. Pertama, bukan semua orang kena. Kalau dia ni curi pasal dia susah, dia tak kena. Dia kena hukum lain. Boleh jadi penjara sehari 2 hari. Kalau dia betul-betul susah, ada sebab lain, boleh jadi dia dimaafkan saja. Tengok keadaan dia. Yang kedua, nilai yang dicuri itu pula mestilah rubu' dinar, 1/4 dinar. Dinar sekarang ni lebih kurang 1,500 lah tuan-tuan, lebih kurang 300 lebih. Kemudian barang itu mestilah disimpan di tempat yang sesuai. Contoh kalau kita yang biar duit itu letak merata-rata, orang ambil, itu bukan salah dia, salah kita juga. Betul tak? Motor kita biar kunci, orang tu ambil, tak kena, salah kita, cuai. Tapi kalau kita dah kunci, buh pendua apa semua elok-elok, dia pergi buka curi, dia berusaha sungguh. Itu badan lah. Faham tak? Dia tengok situasi dicuri tu. Lepas tu kalau keadaan yang susah, kemarau ke, banjir ke, dia curi pasal banjir, kemarau, yang tu pun tak kena juga. Banyak lah tuan-tuan, dia punya apa, banyak ruang-ruang untuk dilepaskan. Tapi saya nak cerita bab potong tangan ni. Dulu Arab Saudi pun bukan buat pun. Arab Saudi mana ada dia buat. Ceritanya Arab Saudi yang jadi buat tu,
Sebab di Arab Saudi dulu banyak orang yang mencuri ni, dia pakai macam orang perempuan, tutup mata tu. Jadi bila orang tawaf, dia bukan orang perempuan, dia pun orang lelaki, tapi pakai macam orang perempuan, tutup mata. Dia pun ni lah yang duk curi ni. Masa buat duk tawaf tu, habis orang, barang orang dia curi. Senang kan ramai-ramai, dia selup, dia lari lah. Selup lari, bukan senang nak kejar orang ramai. Maka sehingga kan orang pakat takut nak apa? Nak tawaf. Maka kerajaan Saudi kata, tak apa, kita try buat potong tangan. Buat potong tangan. Jadi potong tangan selama 34 tahun, kes mencuri itu turun mendadak. Turun ke bawah, turun mendadak. Dan selama 34 tahun yang kena potong tangan hanyalah 16 orang 16 orang sahaja. Kita tuan-tuan, kalau kita kes curi banyak mana? Kes curi hilang terus, yang kena potong 16. Agak kes curi kat Malaysia ni lah tuan-tuan. Berapa banyak kes curi? Banyak ke sikit? Oh banyak. Saya ingat dulu Ustaz Harundin. Dia Ustaz Harundin meninggal dah. Dia kan Ustaz Harundin meninggal jauh kat Texas. 13,000 km. Ustaz Harundin asalnya orang mana? Perlis. Meninggal di California, Texas. Meninggal di sana. Tengok balik 13,000 km. Lagi jauh kita ke bumi daripada tempat kita mustautin, lagi banyak pahala kita. Ada hadis sebut tu. Jadi dia pernah kuliah satu tempat. Ada satu orang tu, dia kata kat Ustaz Harundin, kata apa ni hukum dalam Quran mencuri potong tangan? Ini kejam. Dia kata. Ustaz Harundin diam je lah. Kadang-kadang orang dia tak faham. Bukan senang nak sampai ke situ. Malah dia banyak lah tuan-tuan, dia punya apa, ruang-ruang untuk dilepaskan tu. Dia sebenarnya lebih pada menakutkan supaya jangan buat. Macam kes Arab Saudi lah, 34 orang kena potong tangan, kes curi itu terus hilang. Tak ada dah. Tak apalah, dipendekkan ceritanya. Ustaz Harundin ni mengajak orang tu naik motor besar mai. Motor besar. Motor besar. Dia kata apa ni? Dalam Quran, undang-undang. Dia sebenarnya tak boleh sebut lagu tu sebab ni dalam Quran. Kita tak nak buat ke nak buat. Dia memang kalau macam sekarang di Malaysia ni, kalau nak buat pun dia agak sukar sebenarnya. Banyak sebab yang sebenarnya siapa-siapa pun naik tuan-tuan bukan boleh buat. Betul tak? Bukan mudah. Pertama kena ubah perlembagaan, lepas tu kena pastikan rakyat tak susah. Betul, rakyat dah banyaklah tuan-tuan kondisi dia. Bukan terus naik-naik orang buat terus. Cerita dia panjang. Sebab tu tuan-tuan perasan, bila turun ayat Quran yang tentang potong tangan apa semua, ketika umat Islam dah kukuh berada di Madinah, betul tak? Dah semua kaya boleh cari, baru cerita bab ni. Tapi kok mana tu itu hukum Allah, betul tak? Satu hari mana tahu negara kita mencapai keamanan dan keadilan semua okey tuan-tuan, dan semua faham tentang Islam, kita masa itu menjadi kewajipan. Dah kita dah ada kemudahan nak buat macam tu. Baik, jadi tuan-tuan tak apalah. Kata apa? Dia yang bagusnya dalam isu ni macam Datuk Seri Najib dia cakap, itu hukum Allah. Boleh amal tak boleh buat, itu cerita lain, tapi kita kena akui itu hukum Allah. Disebut dalam Quran tak? Ya, disebut. Cuma nak pengamalan lagu mana, itu cerita dia panjang lah. Makan apa, dia punya apa, masa yang panjang. Hatta Mesir pun tak buat tuan-tuan. Mesir dengan Islam tak buat. Pasal apa? Mesir nak, walaupun banyak orang Islam, ulama Al-Azhar tuan-tuan, bukan tak nak buat, tapi dengan rakyat hidup susah, rakyat yang tuan-tuan pergi Mesir yang mencurinya banyak, bukan kondisi dia bagaimana umat Islam di mana? Di Madinah dulu. Apatah lagi tuan-tuan, rejim yang merintah tu dia tak mau buat. Takkan nak merontak, mana boleh merontak pada kerajaan, tak boleh. Jadi tuan-tuan, dipendek, tapi kena akui ini hukum Islam. Dan hukum Islam adalah yang terbaik. Jadi tak apalah, Ustaz Harundin pun mengajak banyak-banyak, yang kawan tu tak mau mengaji. Itu selalunya, betul tak? Yang jadi isu ni pasal tak mau mengaji. Ngaji tak mau, tapi cakap pandai. Ngaji tak mau, dia pergi marah Ustaz Harundin, Ustaz mutu balik. Isyak dia main balik. Kan ada orang lagu tu kan, Cik Isyak main balik. Relax main. Mai tak apalah, main isyak apa semua, masa nak balik apa semua, motor dia kena curi. Nak jadi cerita, motor dia kena curi. Motor, tuan-tuan, motor besar tu mahal tu. Macam Harley Davidson mahal tu, bukan murah tu. Kan ada ratus ribu harga dia. BMW lah ni, ratus ribu. Motor kena curi. Motor mahal. Dia kata apa? Dia punya marah, kalau aku dapat, aku bunuh orang yang curi tu. Saya ni kata, lagi zalim. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan percayalah cakap saya, kalau Malaysia ni tak ada undang-undang tuan-tuan, orang yang curi kalau orang tangkap ke dihidup ke tak ada? Innalillah tuan-tuan. Orang marah.
Thailand, kawan saya yang duduk Thailand tuan-tuan tahu, negara yang ada senjata. Dia pun banyak ada senjata Thailand. Kalau curi buah ni, dia nasihat tuan-tuan ada sawit, cuba orang curi buah sawit, rasa macam mana? Sakit hati ke tak sakit hati? Curilah, curi. Mestilah marah, kita pun susah, kita yang baja, kita yang apa, betul tak? Tu kat Tanjung Pendang kan, curi baja, bertumbuk mati seorang ada kan baru ni. Bertumbuk mati. Pasal apa? Baja aku hang curi senang-senang. Betul tak? Kita tak kena memanglah kita cakap pandai. Cuba kita kena. Betul tak? Kita yang kena susah-susah. Tu yang kat Terengganu saya ingat lagi. Terengganu. Orang toreh getah susah-susah dia pergi curi. Kan toreh getah dia pergi curi. Orang tak dapat tak apa, sekali orang dapat orang potong tangannya. Potong, kalau Islam potong sini, ni potong sini tu. Orang marah. Kawan saya ustaz di Thailand disebut. Thailand kalau curi buah kebun ke apa, dia pakai nasihat. Kali pertama jangan curi, tak elok ni. Curi kali kedua, nasihat lagi. Kali ketiga tak, M16 lah. Makan dia peluru lah. Itu Thailand punya cara. Dan kat ustaz tu dia pernah cerita depan saya, dia pernah tengok budak tu curi, dia kejar, budak tu terjun sungai, dia tembak dengan M16 tu. Nasib baik tak kena Kalau negara kita ni tak ada undang-undang tuan-tuan, kalau ikut hati tuan-tuan, saya tak tahu. Kalau kita kena, betul tak kan? Kita penat-penat, tak tahu tuan-tuan. Budak-budak pun tuan-tuan bertumbuk kat sekolah boleh mati. Betul tak? Budak-budak. Ni kita pukul orang curi kita punya baja. Silap innalillah dia tuan-tuan. Nah. Lagi satu tuan-tuan, banyak kes curi asalnya niat mencuri tapi sampai membunuh ada tak? Banyak kes ragut. Betul tak? Dia ragut asal nak curi. Berapa ramai yang mati? Ada yang mati, ada yang lumpuh, ada yang cacat kekal. Pasal apa? Kawan nak curi dia tarik kan tak bagi barang, jatuh. Kau pegang serai pun ada mati. Nampak niat curi. Satu kes saya ingat lagi, satu polis dia cerita saya, polis meninggal dah tuan-tuan, orang kampung Selamat. Lama dia meninggal, umur 80 lebih. Dia duduk di Kuala Lumpur lama. Dia cerita satu kes di Kuala Lumpur tu, ada satu pasangan Melayu, suami dia askar, baru kahwin ni, baru kahwin. Pencuri daripada Indonesia, orang panggil apa, pendatang asing lah. Dia daripada Indonesia ni, dia pemasuk. Indonesia banyak baik tuan-tuan. Ni saya nak cerita yang jahat ni, hak curi ni. Jadi pencuri daripada warga asing lah, masuk curi, niat nak curi. Tapi bila tengok bini kawan tu lawa, dia perogol bergile-gile. Dia perogol bini dia. Nampak? Niat nak curi, tapi nanti dia akan bertindak jahat. Dia rogol sampai yang suami dia tu, suami dia kena ikat masa tu. Kena ikat. Suami dia kata, kalau saya dapat mereka ni, saya tembak seorang-seorang. Kalau agak-agak kita tembak ke tak tembak tuan-tuan? Kalau kita, ke tuan-tuan tak tembak? Tak apa Ustaz. Boleh ke tuan-tuan? Depan kita dia rogol bini kita. Dah lah baru kahwin. Saya tak tahu dia dah bersama isteri dia ke belum, tapi dia pun bergila-gila, 3 orang. Kalau kita dapat ke? Ingat bukan mati ya, bersarang M16 tu kita bagi, betul tak? Seorang 70 kita tembak. 70 biji kita tembak tuan-tuan. Tapi ada undang-undang Islam. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut, bila kita faham situasi ni, tidak ada isu zalim tak zalim tuan-tuan. Dia nak mengajar manusia. Selagi itulah tuan-tuan, kalau selagi mana ada orang melakukan jenayah, selagi itulah yang menjadi mangsa, dan banyak mangsa dia sampai terkorban akhirnya. Baik tuan-tuan, itu syok tuan-tuan. Syok awal tu, betul ke ni? Betul tu? Kejam tuan-tuan, lambat seminit ke? Betul-betul. Betul-betul. Tepat tu. Saya habiskan tuan-tuan. Masbuk. Maka jenazah diangkat juga dengan sebab yang tertentu. Mana ni? Tersilap tuan-tuan. Saya habiskan sikit lagi. Atau dipotong anggota seorang kemudian membunuhnya. Atau dipotong anggota seorang kemudian dia membunuhnya. Dah potong kemudian bunuh. Adakah wajib membasuh anggota yang terpotong itu dan mengkebumikan beserta jasadnya? Contoh orang kena curi, potong tangan, dia potong tangan, darah keluar banyak, mati. Contoh, boleh jadilah. Tapi biasanya potong tangan tak matilah. Cuma lah ni ulama khilaf. Kalau dah potong tangan, boleh sambung balik ke tak boleh? Zaman sekarang boleh sambung, tuan-tuan tahu no? Tangan tuan-tuan kalau terpotong, jangan buang. Cepat-cepat balut, bawa pergi hospital, dia boleh sambung balik. Dia boleh, dia jahit, dia boleh sambung balik tu. Tu isu sekarang orang bincang, boleh tak orang yang curi potong tangan sambung balik? Kan dah potong pergi sambung balik. Ada dua pandangan. Pandangan pertama kata boleh, pandangan yang kedua kata tak boleh. Ada dua. Pandangan pertama kata apa? Dah potong cukup. Betul, dah potong cukup lah.
Dah potong cukup. Pandangan yang kedua mengatakan tak, dia sebagai pengajaran, ada dua pandangan lah. Tak apa tuan-tuan. Jadi macam mana? Dah potong tangan dia mati. Dah potong tangan dia mati. Jadi nak tanam sekali tak tangan dia? Untuk menjawab soalan yang tersebut, kita tahu kan kalau orang kecil mana potong kaki, kita nak semayang tak jenazah kaki dia tu? Tak perlu. Betul tak kan, orang potong kaki kita basuh-basuh kan, kita tanam. Tanamlah mana-mana tuan-tuan. Dia tak wajib pun tanam di perkuburan. Cuma dia kata sunat tanam di perkuburan Islam. Saya ada je urus mak saudara saya yang potong kaki daripada paha ni. Ada orang dia takut, ada orang dia tanam kaki, dia mimpi kaki tu mai kat dia. Sungguh ada tuan-tuan. Dia potong kaki, tanam kaki dekat rumah dia. Dia mimpi kaki tu duk mai kat dia tiap-tiap malam. Tak boleh tidur. Saya nak beritahu tuan-tuan, kaki mak saudara saya ada saya tanam kat rumah saya, ada rumah sewa ni. Dia potong banyak kali. Kat rumah sewa saya ni pun saya ada tanam. Dia alhamdulillah taklah mimpi kot kaki tu ketuk. Tung. Ini khurafat banyak sangat dalam kepala. Tengok filem banyak sangat. Filem. Adik ni saya punya mak saudara dah habis semua. Kaki dia semua dah habis. Tapi dia umur panjang kan. Sebenarnya orang umur tak panjang pasal dia positif. Walaupun kaki kena potong, dia berfikiran positif. Dia sangat orang panggil positif lah, orang panggil orang yang optimis. Itu yang umur dia panjang. Dia jangan dah putus kaki sedih. Yang tu memang mati awal. Saya beritahu awak sedih lagu tu mati. Jangan. Jadi apa-apa pun kita kena kekal gembira. Kekalkan ibadah, insya-Allah umur panjang. Jadi makcik saya habis semua kaki, habis semua. Tak ada apa lah. Duduk atas ni jalan. Kat rumah saya ada tanam, ada yang potong panjang tu adik saya tanam di kubur, di alat bungsu. Tapi kalau nak tanam di alat bungsu, kena maklum. Mana-mana kubur jangan pergi korek kan, nanti orang tengok siapa pula mati. Kena maklum kat AJK ni, saya nak tanam kaki maklum dulu. Takut nanti orang akan pergi korek kubur ambil jenazah ke apa, mayat ke apa, kena maklum. Kalau nak tanam tepi rumah pun tak apa. Saya ada tanam. Ada satu tu saya tanam ada lagi satu kaki tu saya tanam saya ambil pada teping, dia potong. Saya tanam di rumah makcik saya. Tepi rumah dia betul. Saya gali dan saya tanam. Dan alhamdulillah lah, tak adalah kaki tu main malam-malam dekat makcik saya. Itu semua filem tuan-tuan. Baik. Untuk menjawab soalan itu, yang tersebut itu, berkata Imam Ibn Imad bin Yusuf Al-Aqfahami, aku tidak mendapat perkataan yang memuaskan dan mengikut apa yang diilhamkan oleh Allah untuk aku menjawab soalan itu. Jika anggota-anggota tersebut bercerai ia daripadanya pada ketika ia hidup, seperti dipotong dua belah tangannya dan dua belah kakinya, daripada ia masih hidup hayah mustaqirah. Hayah mustaqirah ni apa? Maksud dia masih lagi hidup okey. Bukan hidup dah nyawa-nyawa ikan. Dia bagi hayah musbahah. Nyawa-nyawa apa? Kena sembelih tu kan, nyawa-nyawa ikan. Mustaqirah ni maksud dia kalau kita biar dia hidup lagi. Hidup lagi. Hayah mustaqirah, macam kita nak sembelih binatang yang nak mati yang kena langgak. Kalau dia dah memang nyawa-nyawa ikan, sembelih pun tak dia makan. Betul tak? Tapi kalau masih sembelih tu kuat lagi lembu tu. Cuma dia ada patah sikit kan, tapi kuat lagi meronta-ronta, kita sembelih. Masa tu boleh makan. Kita boleh tengok dia macam mana. Hayah mustaqirah ke hayah musbahah? Musbahah ni hayah nyawa-nyawa ikan tu tak dia. Maksud dia kalau kita tak sembelih pun mati. Macam ada kes orang tengok yang lembu korban tu kan, dia tak reti punya pasal, dia pergi ikat pusing lagu mana, lembu tu jadi lemah. Dah keluar apa? Buih. Maksud dia lembu tu memang nak mati dah. Kalau tak sembelih pun mati. Dia pun sembelih tu bangkai. Pasal lembu tu memang nak mati dah pun. Itu kena buat elok. Dia buat macam mana tau, dia terkepok lagu mana tau, lembu tu tak memang nak mati dah. Sembelih buat apa? Gantung. Gantung. Habis sebab dia dah memang dah mati dah. Okey, baik. Kemudian dua belah kakinya dan dipati ia masih lagi lahir. Selepas daripada dipotong kedua-duanya, kemudian barulah ia mati, maka hukumnya tidak wajib membasuh anggota tersebut dan mengkebumikan sertanya hanya sunat sujud. Maknanya apa? Macam ni. Masa kita potong tangan dia macam orang kencing manis lah. Bila kita potong kaki tangan, dia hidup ke tak hidup orang tu? Dia hidup. Jadi kaki dia tu, tangan dia tu tak sunat tanam dengan dia pun. Boleh tanam kat mana-mana. Boleh lah. Masa kita potong kaki dengan tangan dia tu, dia okey lagi, dia segar. Okey. Tiba-tiba 2-3 jam dia mati. Contohnya lah. Tak sunat, tak wajib kita kebumikan anggota dia sekali dengan jenazah dia. Pasal apa? Masa kita potong, dia masih lagi kuat. Lain lah kita potong-potong nampak lembik
Potong-potong dah nampak loya dah kan. Memang dia dah nak mati. Masa tu wajib kita masukkan tangan dan kaki dia sekali. Ini pandangan dia nah. Kenapa? Sebab tidak ada dalam Quran dan hadis. Maka ini ijtihad dia. Tengok masa kita potong tu. Masa kita potong tu dia sihat walafiat. Maka ketika itu tak wajib kita kebumikan sekali. Tapi kalau kita dah potong nampak dia dah nazak. Potong-potong nampak nazak lah. Wajib kita basuh anggota dia, kena sekalikan sekali di dalam kain kafan tu. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an rahmatan tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahmula wa la matula wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.